Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahi khairan faqihu fid-din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyukur tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin ahli jemaah surah kampung kemudian Tidore yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini Ahad ini 19 awal 1440 Hijriah bersamaan 3 Januari 2021. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berkekuatan dalam suasana hujan yang turun dengan lebat. Pada awal pagi ini kita mampu hadir di rumah Allah SWT ini menunaikan solat subuh berjemaah. Pimpin oleh tuan imam kita berdiri tasbih, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita, mudah-mudahan permohonan kita, munajat kita diperkenankan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Segala amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dan kita lakukan sepanjang tahun 2020 lalu menjadi satu amal kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 ini keadaan akan lebih baik untuk kita insya-Allah, dan diluaskan lagi pintu-pintu ke arah kebaikan dan arah amal soleh insya-Allah. Dan diharapkan pada tahun 2021 ini keadaan akan tambah baik berbanding tahun lepas, tahun 2020. Mana yang kita tahu tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan suka duka, tahun yang penuh dengan baik kecil, yang mana banyak perkara yang kita tidak pernah lalui pada tahun 2020, termasuklah rumah Allah ditutup daripada diimarahkan, tidak boleh dilaksanakan
masalah solat jemaah dan boleh dilaksanakan solat tarawih dan boleh dilaksanakan dalam kuliah majlis ilmu untuk satu tempoh yang tertentu selama beberapa bulan. Yang paling kita rasakan pada tahun lepas ialah tiadanya takbir hari raya Aidilfitri dan solat sunat hari raya Aidilfitri ini rumah Allah. Itulah yang menyedihkan sebenarnya, sesuatu yang menyedihkan untuk kita pada tahun lepas, yang kita tidak pernah lalui sebenarnya sepanjang hidup kita, daripada kita kecil sampailah kita remaja, belia, pemuda, dewasa, sampai kita di warga emas, tak pernah sembahyang hari raya tidak berjemaah di masjid ataupun di surau ataupun rumah Allah SWT. Tetapi tahun lepas itulah yang terjadi. Tidak dapat mengibarkan rumah Allah ini beramai-ramai mengerjakan solat sunat hari raya. Itulah suatu musibah yang menjadi pengajaran dan iktibar kita, dan mudah-mudahan untuk tahun 2021 ini insya-Allah bersama-sama doa kepada Allah SWT. Masih lagi dalam tahun 1440 Hijriah, bersama-sama doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan keadaan akan beransur-ansur baik insya-Allah. Walaupun kes harian kita masih pada tahap 4 itu, tetapi kalau dilihat keadaan di seluruh dunia pun, suasana strainnya lebih kuat bersama. Mungkin ini adalah suatu bentuk ujian dari Allah SWT pada akhir zaman ini untuk melihat kekuatan kita, sebenarnya kita pergantungan harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala munajat dan pengharapan kita kepada-Nya. Sebab itulah jangan putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus solat hajat, mengerjakan solat hajat pada bila-bila waktu, memohon kepada Allah SWT supaya wabak ini angkat kembali ke hadratnya. Wabak ini sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Allah wabak ini datang, virus ini datang, dan kepada Allah lah virus ini akan kembali. Di mana juga yang kita dengar Tuan Imam sebut tadi, sahabat kita telah kembali ke rahmatullah, dari Allah. Al-Quran marhum ini, Allah Yarham ini datang seperti kita juga, dan kepada Allah juga. Allah Yarham ini akan kembali, dan kita semua akan mengikuti jejak. Tidak ada makhluk Allah yang kekal selama-lamanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama lah memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kehidupan yang baik di dunia, akhirat yang baik di dunia, dan kehidupan yang baik nanti di akhirat kelak, insya-Allah. Jangan kita terhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi itulah apa yang kita harapkan untuk tahun 2021 ini, semakin bertambah usia kita dan semakin dekat kita kepada kematian. Jadi kita ambillah peluang yang masih ada ni untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat Allah, kita mulakan pengajian pada subuh kita pagi ini dengan kupasan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kita pergi kepada perkara yang berikutnya, fasal yang berikutnya. Jadi perkara berikutnya kita tahu dah supaya kita tidak lupa
tentang ilmu ini. Nanti bila kita bincang dah dengar, dah tahu dah daripada dulu, daripada kecil-kecil dulu dah mengaji ilmu ni. Tapi kita nak belah semula, supaya ilmu itu ada dalam ingatan kita. Jadi sampai kepada fasal yang ke-21, fasal yang akhir berkenaan dengan taharah, ini bersuci, iaitu berkaitan dengan haid dan nifas. Ini benda ni dah tahu lah, benda ni dah tahu. Jadi kita ulang sahaja untuk pengetahuan kita. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailah. Tempoh minimum darah haid ialah sehari semalam, yaumun wa lailah. Walaupun ada wanita yang datang haid seketika sahaja sepanjang hayat. Siapa dia tuan-tuan dan puan? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Datang sekali, datang sekejap sekali. Sebab itu digelar Az-Zahra. Kerana Siti Fatimah ni tidak pernah, Sayyidatuna Fatimah ni tidak pernah datang haid lagi selepas itu. Sampai ke akhir hayat tak pernah dah. Tapi boleh mengandung. Itu adalah, kalau dalam ilmu akidah disebut sebagai karamah. Disebut sebagai karamah. Macam juga Siti Maryam. Namun Siti Maryam, bunda Nabi Isa AS, apa karamahnya? Selepas bersalin, melahirkan Nabi Isa AS dalam keadaan yang lemah tu, berapa bersalin lemah, bersalin seorang pula di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah kebun kurma ataupun pokok-pokok kurma, jauh daripada orang. Allah Ta'ala perintahkan Siti Maryam menggoncang pokok kurma. Kalau kita fikirkan itu, macam mana perempuan pun lepas salin lemah, macam mana nak goncang pokok kurma? Susah bukan kurma, pokok kelapa pun memang tak dapat lah. Pokok pinang tak dapat ni, kurma. Allah Ta'ala suruh, perintahkan Siti Maryam goncang pokok kurma dengan kuasa Allah. Bila Siti Maryam goncang, bukan goncang je, pusing macam mana tak tahu, dengan tangannya, dengan takdir Allah, pokok kurma pun gugur dengan banyak, menjadi makanan untuk Siti Maryam, mendapatkan balik tenaga selepas kehilangan tenaga kerana melahirkan Nabi Isa AS. Koroma tapi kuatkan tak masuk akal, serupa macam Siti Fatimah macam tu lah, datang haid sekali je, sekejap, lahzatu wahidah, itu nama bahasa Arab, sekejap je datang haid dia baru, tapi boleh melahirkan Al-Hasan, Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi itu karamah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tapi secara baliknya, pendek-pendek waktu haid ialah sehari semalam, yaumun wa lailah, 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan kebiasaannya, tempoh kebiasaannya ialah 6 atau 7 hari. Ini kuarter lah, ukuran. Kalau bahasa Melayu kita tahun 60-an, 70-an, hitung panjang. Ingat lagi dalam buku ilmu hisab tu, hitung panjang. Masuk tahun 80-an, purata. Purata itu gabungan dari dua perkataan, pukul mata, gabung jadi purata. Jadi purata, purata lah. Purata tu fahamlah, purata secara kebiasaan dia. Tempoh seseorang perempuan datang haid 6 atau 7 hari. Ada juga yang kurang, ada juga yang lebih, ada yang tetap, ada yang tak tetap. Ada datang 3 hari, kering 2 hari, datang balik 3 hari. Jadi ada orang tanya, Ustaz, waktu kering 2 hari tu, saya dah mandi, saya dah mandi,
Dah kering, saya mandi, saya semayang. Lepas 2 hari datang balik. Macam mana semayang saya tu Ustaz? Sah lah semayang tu, pasal dah kering. Orang perempuan ni lebih tahu kan? Tak ada lagi tanda-tanda darah haid, tak ada dah. Memang kering, memang tak ada lah. Jadi boleh mandi, semayang 2 hari datang balik. Tapi macam mana semayang tu 2 hari tu, di 10 waktu sah ke tak sah? Sah lah, sebab kering. Kalau puasa, sah lah puasa tu. Kan? Itu sedikit kupasan hukum akam. Banyak lagi sebenarnya, tapi kenalah buat satu kuliah khusus yang sesuainya untuk komunitas lah, kaum muslimat, kuliah khusus tentang haid dan nifas. Kita tahu banyak persoalan ni sebenarnya. Kalau buka dalam kitab-kitab banyak sangat. Kalau dikupas tak boleh nak dikupas dengan sekali kuliah. Dari pagi sampai petang. Kan? Tapi itulah dia. Sebiasaannya 6 atau 7 hari. Ada yang kurang sikit, ada yang lebih sikit, ada yang 9 hari, 10 hari, ada. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Manakala tempoh maksimumnya sebanyak-banyaknya ialah 15 hari 15 malam. Itu maksimum. Itu maksimum. Saya ingat, saya masih ada ingat sampai hari ini, walaupun dah 30 tahun ini berlalu. Saya ingat ada lah kawan perempuan ni tanya, kita sekolah lah kita, kawan satu kelas perempuan tanya, yang pelik tak tanya Ustaz, tanya saya. Agaknya macam tahu yang saya tanya Ustaz. Sebab Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, ittaqu firasatan mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman. Yang pelik tu kan, Ustaz punya ramai kat sekolah tak tanya pula. Segat juga lagi tanya saya, daripada gambar ramai kawan pula tanya saya. Pelik dia nak jahit. Mungkin saya ni mudah diajak sembang pun agaknya. Mungkinlah yang lain tu susah sikit tu. Atau mungkin dengan saya ni orang penyegan agaknya. Tanya saya, dia kata bulan puasa, dia kata dia tak puasa sampai 22 hari, 23 hari. Orang lain puasa setengah mati, dia relax, dia kantin makan, pergi dewan makan, tak puasa. Dia kata masa tu kita mengaji tak habis, baru tingkatan 4, tingkatan 5, mana habis mengaji. Rupanya bila kita mengaji lagi, tambah lagi pengajian kita, sebenarnya masuk hari ke-16, wanita itu tidak boleh lagi dikatakan datang darah, dia kena mandi. Pasal yang kalau ada darah lagi, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Apa dipanggil dalam istilah fiqhnya sebagai istihadah. Wajib dia mandi, wajib dia bersihkan tempat keluar darah haid itu. Dia mandi, bersihkan elok-elok, daun kapai. Kalau sekarang tak panggil kapai, dah panggil bola wanita lah, pakai. Ambil wuduk, sembahyang. Wuduk itu tahan untuk suatu waktu solat fardu dan beberapa solat sunat. Kalau kita subuh ni, jadi sunat subuh, qabliyah subuh habis. Nak buat duha pun tak boleh. Sebab duha tu tempoh dia lama kan. Tunggu subuh karang. Subuh karang, salin balik. Tak payah mandi lah, salin balik. Pakai tuala baru, ambil wuduk. Wuduk itu tahan untuk semayang zuhur dan semayang sunat qabliyah ba'da zuhur. Asalkan begitulah wuduk dia sampai waktu isyak. Maknanya wuduk dia tidak akan bertahan lama. Ini untuk perempuan yang ada dalam penyakit. Sampai pun janganlah tara tu ni jumpa doktor, jumpa klinik. Masalah apa ni? Takut-takut
kata orang Indonesia kanker. Kanker tu barah, dalam bahasa Melayu kita barah atau kanser. Indonesia kata kanker. Tuan baca dalam website tu, ditimpa penyakit kanker. Pening bila baca website bahasa Indonesia. Apa benda kanker? Kanker tu kanser. Cek betul, tengok takut ada kanser. Kita tahu darah tak berhenti kan. Dan 10 hari masuk 16 hari tak berhenti juga darah. Jadi kaedah dia gitu. Maksudnya seorang perempuan itu maksimum darah haidnya 15 hari 15 malam sahaja. Lebih itu bukan darah haid, itu adalah darah istihadah ataupun darah penyuntik. Kaedah dia tadi seakan-akan sama macam orang yang mengalami kencing tak lawas, sul baul, asyik berhenti, dah tak boleh kontrol. Dia pipe dia punya apa tu dah dus. Kalau kepala pipe rumah air kita tu pusing tak berhenti, ada berhenti je. Pusing macam mana pun ada turun juga. Kalau bagi tukang pipe pun dia tukar letah. Kalau pipe kita ni nak tukar apa? Orang lelaki lah. Perempuan tak ada. Ini soal-soal bau ni biasa kena orang lelaki. Dikatakan sebagai, kalau kita perubatan sebagai masalah prostat. Kita orang tuan-tuan saya pun sekali lah. Saya banyak muda sangat pun, lagi 2 tahun nak 50. Tahun ni masuk 48. Bukannya muda mana pun, tapi orang kata muda. Berapa umur Zat? 48. Muda ni. Saya kata dia ni betul tak betul lagi. Kata muda, ramai lagi yang muda. Lagi 2 tahun nak 50, nak 10 tahun. Sampai tidak Allah tak. Dan sampailah. Pasal pun amal soleh, amal kebaikan kita keluar. Amal jahat ni banyak. Tak takut tak sempat, tak dapat kumpul banyak amal ibadat itu. Jadi itu dia. Sama macam lelaki yang kena penyakit sul baul, dia tak lawat, kena pakai pampers. Dan wudu itu pun sama juga, tahan untuk satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Itu je. Maknanya tak bolehlah nak ambil wudu macam kita sihat biasa ambil wudu. Ada orang dia ambil wudu subuh sampai isyak tahan. Ada. Untuk umur zaman dulu macam tu lah. Wudu dia tahan, ambil subuh isyak sekarang ada. Tak terkentut. Dia orang jaga makanan. Kita ni apa je yang tak makan. Pantang juga. Pantang lumpur. Semua hebat. Lumpur lemak Tok Ki hebat. Lumpur nasi bambu hebat. Lumpur roti burger hebat. Roti canai burger hebat. Semua masuk. Tak ada tahan-tahan. Jadi macam mana wudu nak tahan juga? Kan? Wallahualam. Baik. Jadi pengarang kitabnya menyebut wa aktsaru sakamsata asyara yauman bilayaliha. Sebanyak-banyak dalam hadis ini tempoh dia 15 hari 15 malam. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Paling kurang waktu suci antara 2 haid ialah 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman. Tempoh kebiasaannya ialah au 23 yauman. Tempoh kebiasaannya ialah 23 atau 24 hari. Wala hadda li aktsarihi, maka tempoh maksimumnya tiada had. Jadi ada juga wanita yang datang haid 2 bulan sekali. Ada. Yang kata tak ada tu kan, ada 2 bulan sekali datang. Sebulan setengah datang. Risau mak ni, bawa ke hospital.
Jumpa dah doktor. Doktor suruh baring, suruh buka apa yang perlu dibuka. Takut dia. Ini cerita benar. Takut dia. Nak masuk jari takut dia. Oh, you takut lah. Don't worry. This is a normal procedure. Pasal apa? Sebab dalam pun tak datang darah rahim sampai 2 bulan. Nak kata dalam mengandung, tak ada pula. Kalau ada buat apa-apa ke, tak ada ke. Mati-mati mengaku. Ada apa kita pergi doktor? Dia doktor suruh baring suruh buka apa yang perlu dibuka. Cukup dah tak ada. Takut dia. Don't worry. This is normal procedure. Ini prosedur biasa. Nak check. Pun tak ada apa. Ambil ubat biasa lah. Memang ada. Ada juga macam kita cerita mula tadi kan. Dah takhir 2 hari, kering 2 hari, dah takhir 4 hari, kering 2 hari, datang lagi haid 3 hari. Ada juga. Jadi pelbagai lah. Tapi nak cerita je, tempoh minimum suci antara darah 2 darah itu ialah 15 hari. Tak ada kurang betul. Kebiasaannya 23-24. Boleh jadi lebih. Kan? Lebih pun ada. Disebut dalam kitab ni, dia kata wala hadda li aktsari, tempoh maksimum tak ada had. Tempoh suci atau haid tu tak ada tempoh, tak ada had maksimum dia pergi berapa lama. Baik. Itu dia. Kemudian aqallun nifas, tempoh nifas yang paling pendek mad jatuh. Itu sekelip mata. Sekelip mata itu sekejap kan. Nifas ni darah yang keluar dari perempuan yang melahirkan anak. Itu nifas. Sekejap kan. Wa ghalibuhu 40 yauman. Kebiasaannya 40 hari. Itu yang orang kita amalkan pantang 40 hari. Kan, pantang 40 hari. Ini tak pergi, itu tak pergi. Sebab waktu itu waktu darah nifas keluar kebiasaannya. Ini ada sebab dia. Kenapa orang tua kita amalkan berpantang selepas bersalin. Ada sebab. Bukan saja jangan kata orang dulu ni jahil tak erti. Orang dulu lah tahu macam-macam. Ini pokok apa guna, ini pokok apa guna, ini pokok apa guna. Semua ada jadi ubat. Kan? Misal kucing jadi ubat. Kan? Belang raja jadi ubat. Macam-macam. Kan? Kita sekarang ni buang amal. Lepas tu sakit macam-macam. Menurut saya lah. Kan? Masa kita tak makan benda-benda tumbuh-tumbuhan herba ni. Tak amal. Itu dia. 40 hari. Tempoh biasa dari nifas ni 40 hari. Wa aktsaruhu 60 yauman, dan sebanyak-banyaknya ialah 60 hari. Jadi perempuan tidak ada yang lebih. Itu bukan darah nifas, itu mungkin darah istihadah. Kaedahnya sama kita cerita tadi. Itu dia tuan. Haid dan nifas, ulang gaji saja. Ulang gaji saja. Itu dia tuan. Untuk pengetahuan. Jadi habis kat situ. Habis kita membincangkan pasal-pasal berkaitan dengan bersuci. InsyaAllah pada bulan kita akan datang 7 Februari 2021 kita akan mula membincangkan pasal-pasal dalam solat, dalam sembahyang. Wallahu'alam. Baik. Kita pergi kepada kitab Indahnya Bersyariat. Kitab Indahnya Bersyariat masuk kepada berkaitan dengan solat sunat, surat 139, solat duha. Ni kita beritahu bulan lepas. Perbincangan kita fokus besar utamanya kepada solat duha. Solat duha ni ada perbincangan tertentu. Surat 139. Baik. Solat duha. Solat sunat duha dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu tinggi sekadar 1 galah tingginya, iaitu sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbit matahari.
hingga hampir gelincirnya matahari sebelum masuk waktu zuhur. Kalau macam sekarang ni syuruk 7.20, terbit tadi 7.20 sekarang. Ya, waktu duha tu bermula sekitar 7.50 pagi. 28 kalau ikut yang tepatnya mengikut bahagian falak jabatan mufti negeri-negeri termasuk negeri kita ni 28 minit. Kalau nanti 28 kira lah 30 senang. Mudah. Setengah jam. Tak pening-pening kepala kan. 3 kat campur 28 berapa kan. Kalau macam ni tak pun 70 senang, campur 28 senang lah kira. Kalau dia jadi 24 ke 23 ke jenuh nak kira lah. Kira setengah jam ni mudah. Itu kan. Kita ambil yang mudah kan. Kalau kat kaedah dia sekadar satu galah tinggi dia, atau kalau kita kira ukuran lah, daripada ufuk sampai naik ke atas segalah tinggi dia. Di sini tak disebut, berapa meter tak sebut. Ikut kiraan dia 28 minit. 28 minit selepas terbit matahari. Ya, maksudnya dari 7.20 sampai 7.50 itu waktu isyraq. Waktu terbit matahari 7.20 sampai 7.50 itu waktu isyraq nama dia. Jadi di sana ada semayang sunat isyraq. Jadi bila nak buat semayang sunat isyraq ni, waktu itulah. Waktu itu 7.20 sampai 7.50 tu sunat dibuat solat sunat isyraq. Sunat. Ada yang tak terima, ada. Dia kata tak ada semayang sunat isyraq ni Ustaz. Saya dah tanya untuk guru saya. Tak ada. Yang ada semayang sunat duha je. Tak apalah, semayang sunat pun. Soal gaduh lah. Kalau kamu tak nak buat, tak apa orang nak buat. Biarlah dia buat. Jangan disekat orang yang nak buat. Kalau sunat, jangan disekat. Orang nak buat, biar dia buat. Kita rugi berbalah perkara-perkara khilafiyah. Apa makna khilafiyah? Perkara yang ada perbezaan pandangan. Rugi. Siapa nak beramal, beramal lah. Siapa tak nak, sudah. Macam diri lepas bayar kan. Siapa habis-habis salam, punggung ni panas kan, duduk dalam surau ni. Dia nak cabut, cabutlah. Apa yang masalah? Dia nak diri ke rumah kan? Boleh, tak ada masalah. Balik rumah, sambung diri ke rumah. Masalah. Tapi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahawa siapa yang duduk di tempat solat dia selepas main subuh sampai terbit matahari, lepas itu dia sambung dengan semayang sunat. Kita dah mengaji dalam kitab lama dulu, Syaraful Ummah Muhammadiyah. Diampunkan dosa-dosa dia. Yang kita buat sekarang ni menepati kehendak hadis Nabi tu. Walaupun kita tak berzikir ke, tak berwirid ke, disebut yazkurunallah, mengingati Allah SWT. Majlis ilmu ni termasuk dalam majlis zikir. Termasuk. Kalau ada majlis ilmu, itu pun dikira majlis zikir. Kalau tak ada majlis ilmu, wirid lah. Kan? Jadi siapa yang nak berwirid lepas semayang, silakan. Siapa tak nak berwirid, tak ada masalah. Tak usah nak gaduh. Apa macam semayang sunat isyraq tu, siapa nak buat, dipersilakan. Bagus kalau nak buat. Siapa tak nak buat, dia kata tak ada semayang sunat isyraq, yang ada duha je. Tak apa, pakailah pendapat masing-masing. Usah gaduh. Kan? Jadi balik kepada sunat isyraq tadi. Waktu dia dari terbit matahari sampai masuknya waktu duha, tu waktu sunat isyraq. Masuk waktu duha tak ada isyraq dah, terus duha. Dan waktu duha ni panjang sampai tengah hari, sampai matahari duduk atas kepala. Tu maknanya pukul 11. Kalau kita tengok ada bayang lagi, kita duduk diri kat luar, ada bayang lagi, boleh lagi buat duha. Kalau kita berdiri, tengok tak ada bayang lah, tak ada bayang langsung, itu maknanya waktu duha dah tamat. Itu waktu tengah hari, waktu yang diharamkan
sembahyang sunat mutlak, melainkan pada hari Jumaat dan di dalam Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram 24 jam dia sembahyang sunat, tak bersalah. Pas sembahyang asar, sembahyang sunat boleh. Itu dalam Masjidil Haram. Kalau tempat kita ada waktu-waktu yang di lain tempat, ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat mutlak. Antaranya waktu matahari duduk atas kepala, waktu tengah hari sampai masuk zuhur. Masuk waktu zuhur, itu tak apa. Dah azan zuhur, boleh sembahyang sunat qabliyah zuhur. Pasal tak ada lagi waktu haram sembahyang sunat mutlak. Wallahu a'lam. Dikerjakan 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Tu dia. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, tak boleh buat 8. Terulang. Tak buat banyak boleh, tak buat sikit boleh. Jemaah ni tak payah buat banyak, buat 2 cukup lah. Balik rumah nak tambah-tambah lah. Kalau ada lekuk Tuhan, begitu. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau ditanya tentang bilangan solat rakaat solat sunat duha yang dikerjakan oleh baginda. Maka beliau menjawab, baginda bersolat sallallahu alaihi wasallam bersolat sebanyak 4 rakaat dan menambah lebih daripada itu jika baginda kehendaki. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummu Hani yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam solat duha sebanyak 8 rakaat pada hari pembukaan kota Mekah. Perlu terdapat riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau kita ikut sunat, kalau kita buat macam mana yang disebut tadi, dapat 2 pahala. Pada sunat dapat, pada ikut sunat Nabi pun dapat double. 4 rakaat. Dan 8 rakaat itu maksimum lah. Wallahu a'lam. Baik. Lepas niatnya usolli sunat duha rakaatain lillahi ta'ala. Maksudnya saja sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah SWT. Itu niat dia. Selepas baca Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacalah surah Asy-Syams. Pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca surah Ad-Duha. Itu kalau hafallah surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wad-duhaha wal qamari idza talaha. Sampai ni. Tapi saya tak hafal kan. Bacalah apa-apa. Faqrahu ma tayassara min al-Quran. Baca apa-apa surah yang boleh. Tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Rakaat kedua surah Ad-Duha. Kalau tak hafal, rakaat pertama surah Ad-Duha, rakaat kedua Al-Nashrah. Tak hafal juga, bacalah apa-apa pun tak apa. Qul wallah tak apa. Janji ada bacaan surah ni. Masa sujud akhir bacalah sebanyak 40 kali. Sujud akhir itu maknanya sujud sebelum tahiyat akhir. Bacalah sebanyak 40 kali. Wahab li ya wahab ilman wa hikmah warzuqni ya razzaq kulli mushalan. Boleh? Tuan-tuan, berikan padaku ya Tuhanku wahab Allah ilman wa hikman, ilmu dan hikmah. Warzuqni, dan rezekikan kepadaku wahai Ar-Razzaq, berikan kepadaku rezeki. Kulli mushalan, dipermudahkan. Mana permudahkan rezekiku ya Allah. Itu dia. Berikan aku ilmu dan hikmah dan murahkan rezekiku. 40 kali. 40 kali. Kalau tak ada masalah, buatlah. Wallahu a'lam. Habis salam, ada doa dia. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka. Ya Allah, sungguhnya Tuhannya wa Tuhanmu, wal baha'a baha'uka, kecantikan inilah kecantikanmu, wal jamala jamaluka, keindahan inilah keindahanmu, wal qudra wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan ini kekuatanmu, wal qudrata qudratuka, dan kekuasaan ini adalah kekuasaanmu, wal ismata ismatuka, dan perlindungan inilah perlindunganmu. Itu dia. Itu pujian kepada Allah SWT sebenarnya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Ini kalau imam dalam kitab tu, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Rezeki itu kita seorang-seorang, seorang-seorang. Jadi imam kita tukar. Allahumma in kana rizquna, ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya rezeki kami di langit,
fa'anzilhu, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, dan sekiranya dalam bumi keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, sekiranya payah maka permudahkanlah. Wa in kana haram fatahhirhu, dan sekiranya haram maka sucikanlah. Wa in kana ba'iran faqarribhu, dan sekiranya jauh maka dekatkanlah. Bihaqqi duhaika wa bahaika, dengan hak dan kebenaran waktu duhamu wa bahaika, keagunganmu, wa jamalika, keindahanmu, wa quwwatika, kekuatanmu, wa qudratika, dan kekuasaanmu. Atina, itu kalau imam. Atina, kalau terzuzon atini. Atina, kurniakan kepada kami ma ataita, apa yang kau kurniakan, ibadat as-shalihin, pada hamba-hambamu yang saleh. Itu dia doa sembahyang duha. Eloklah hafalkan. Tahan, insya-Allah. Terus selalu buat hafal. Allahumma inna duha wal baharuka, jamaluka, quwwatuka. Sampai ni, insya-Allah. Baik. Akhir sekali tuan-tuan, ialah berkaitan dengan tidur qailulah. Qailulah. Sunatkan seorang itu tidur sebentar sebelum menunaikan solat fardu zuhur, sebagai memudahkannya untuk bangun solat sunat pada tengah malam. Itu qailulah. Lawan dia ailulah. Apa ailulah? Tidur lepas sembahyang asar. Itu lawan dia. Ya. Jadi kalau qailulah sunat, ailulah itu makruh. Makruh. Soal orang kata 40 hari tidur ailulah nanti jadi gila, itu wallahu a'lam. Tidak ada satu nas dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyatakan demikian tadi. Yang ada tidur selepas sembahyang subuh mewarisi kebapaan. Itu ada. Itu ada lepas sembahyang subuh tidur hari-hari. Tapi pagi hujan jadi, kalau tak letak surau ni memang beruluh lah. Pokok tu. Kita datang surau ni nak beruluh apa pula. Hujan lagi pula. Tapi duduk hujan lagi lah. Tak apa Ustaz, dah habis waktu subuh. Tak apa lah, nak beruluh lah. Dan masalah saya lah, celah-celah mana yang mana ke sana tidur. Yang dia kan pukul 9. Tak apalah, hujan pagi ni, nak balik hujan. Tengah lagi hujan turun, gelap lagi. Tadi terbit dah, tapi gelap lagi. Tapi qailulah ini disunatkan seorang itu tidur sebelum menunaikan solat zuhur, maknanya waktu tengah hari 12. Dalam hadis Nabi disebutkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ini sebelum ke masjid biasa singgah di rumah Anas. Sayyidina Anas ini untuk tidur qailulah. Itu perbuatan lazim Nabi SAW. Nabi pergi ke mana-mana pun, sebelum ke masjid Nabi singgah di rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidur di situ. Tidur qailulah. Jadi bila tengah hari panas, zaman tu mana ada aircon. Kalau kita pergi ke kota Madinah sekarang ni, mana-mana ada aircon. Dalam masjid pun ada aircon. Dia pergi tengok bangunan dari hotel, aircon saja. Panas. Bukan macam kita ni, panas. Lebih lagi kalau bulan 5 bulan 6 tu, musim panas kan, Saifi tu. Saya ingat ni pergi umrah tahun 2012. Memang panas. Kalau siangnya panjang daripada biasa, dia kurang dalam 14 jam je. Panjang. Subuh awal, pukul 4 dah subuh lah. Siapa yang pergi umrah musim-musim panas 2006, yang untung kalau pergi musim sejuk, untung lah. Tapi sejuk, subuh sejuk ngigil katanya. Dia tak benar rasa. Yang cakap lah, yang cerita lah ni, kena pakai baju 2 lapis kan.
sejuk sangat subuh di kota Madinah. Sejuk sangat. Nabi tidur Qailullah. Berpuluh-puluh Nabi ni. Rupanya peluh Nabi ni wangi. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengumpul titisan peluh Nabi yang menitik tu, dikumpul dalam botol kapur tu. Jadi minyak wangi. Itu peluh Nabi SAW tu adalah mukjizat Nabi. Jangan pula agak suami tidur penuh pula letak kumpul apa peluh musuh. Peluh kita ni musuh, peluh Nabi itu wangi. Itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia kan makanan yang Nabi makan, Nabi ajak sahabat makan. Sikit dia makanan tu, ajak sahabat-sahabat makan tu, makanan tu tak habis. Itu pun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ludah Nabi, Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kena sakit mata. Kan? Sakit mata. Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali. Dengan izin Allah, baik mata Sayyidina Ali kembali. Hilang sakit mata. Itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Tidur tatkala ini dinamakan sebagai qailulah. Tetapi sekiranya tidur saja tanpa sebarang niat untuk bangun pada tengah malam, maka tidaklah mendapat sebarang pahala sunat. Kata pengarang kitab ni. Tidur saja, tapi niatlah tidur qailulah, tak ada masalah. Soal bangun akhir malam tu soal kita. Kalau terjaga, macam saya malam tadi, pagi tadi terjaga terus, tak apa. Kalau tak terjaga, tak ada masalah. Kita nak tidur qailulah ni lah kan. Tengah hari, tidurlah sejam. Kalau terlajak, macam mana Ustaz? Terlajak, dia jaga-jaga asar dah, zuhur tinggal. Macam biasa jadi tu. Balik tamu untuk getah, untuk bilai, untuk imam, untuk bilai masjid. Ada kebun untuk getah pagi. Balik pukul 10. Saya dah minum pagi semua, balik pukul 10. Kan, menghadap kipas, tidur kan, terlelap. Jaga-jaga dah pukul 5 asar, zuhur tinggal. Jadi pening jemaah ke masjid, imam tak ada. Imam tak ada, bila jumur dia imam ni hari tak ada zuhur. Nak mengandung pejabat agama, kita ni bila bukan Bilal membantu order imam. Kita kan hari zuhur Bilal kata agama. Pening untuk Bilal. Buat macam mana? Satu hal, ini Bilal pun buyuk sekali. Tadi pening. Ada berlaku. Imam buyuk, Bilal buyuk. Jemaah cengang-cengang. Mana Azlan pun tak ada, Bilal imam tak ada, Bilal tak ada. Cuma ni siap pun tak ada. Tiga-tiga ada kebun getah, motor getah bagi di kebun. Jadi kita jaga tugas kita buat. Tapi tak apa, semua kita tak usah. Kita masjid kita penugasan kita tu kita buat. Macam mana pun tubuh pun datanglah. Walaupun terpaksa merengkak. Kan kalau musuh tak boleh buat apa lah, musuh sangat kan. Tak sihat, demam, tak upayalah. So saya ikutlah kan. Kalau hujan, kalau ikut saya, akal saya tak payah main buat apa, hujan ni tidur. Lepas subuh tidur, cari selimut beruluh balik kan. Tapi sebab komitmen tadi. Sampai sedih tidur, hujan lebat lah Allah. Udah kereta kelam puasa cermin, tak nampak. Pelan-pelan sampailah Alhamdulillah. Allah tak izinkan kita tunggu lagi. Itu kita tentang semayang duha dan qailulah. InsyaAllah pada bulan kita datang
iaitu pada 7 Februari 2021 kita sambung berkaitan dengan sebenarnya sunat awwabin. Sunat awwabin kita sambung. Sunat awwabin buat 141. Ada perbincangan dia sunat awwabin ni. Kan? Ini antara sembahyang sunat yang kita jarang buat sebenarnya. Jarang buat. Ada dalam syariatnya tapi kita jarang buat. Sembahyang sunat awwabin kita bincangkan pada bulan kita datang itu pada 7 Februari 2021. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu itulah dia sebanyak untuk kuliah pada pagi ini. Jadi saya bukalah sikit untuk kalau ada soal jawab, ada soalan kakak belakang kalau ada soalan tanya, dibuka ruang sikit untuk ruang ketiga balik hujan mungkin lebat. Tanyalah apa soalan. Ada soalan Yalah, kalau ada soalan kadang-kadang waktu ni tak keluar soalan, balik rumah dah baru keluar soalan dalam kepala. Allah, nak tanya ustaz tapi tak terfikir, balik rumah baru teringat. Itu biasa. Jadi apa tuan-tuan dan puan, untuk bulan-bulan akan datang, siapkan soalan. Beri pada tuan imam. Ya kan? Apa-apa nak tanya, tulis soalan siap-siap. Bagi pada tuan imam. Jadi kita boleh tengok soalan. Jadi tak timbul soal tak teringat. Pasal kita ada sebulan nak cari soalan. Apa soalan nak tanya ustaz? Sebulan sekali datang. Kan? Yelah kaum muslimin dan muslimat kan kumpul soalan. Habis kuliah kita ni ada masa kita buka soalan-soalan yang kita tanya dulu. Mungkin jadi boleh kita bincang satu-satu jawapan dia. InsyaAllah sekadar yang mampu dalam tahap ilmu tadi. Kalau berat sangat kita tambah dulu cari jawapan. Depan. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk bulan-bulan yang akan datang buatkan soalan pertanyaan bagi pada sebelum kuliah, bagi kat saya, minta buat bagi saya. Ustaz, ada soalan ni dalam pertanyaan mohon tulis. Okey, buat sini. Habis kuliah kupas soalan tu satu-satu. Tengok macam mana soalan betul soalan tu. Jika kau muslimin bersama juga kalau ada soalan, gunakan waktu yang ada untuk membuat pertanyaan, untuk meleraikan kemusykilan yang ada. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita ini kita akan sambung kedua-dua kitab ini sampai munajat dan tanya syariat pada 7 Februari 2021. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebanyak kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita kongsikan pada pagi dan malam bersama. Bila kita jumpa pada bulan kita, bila kita bermati dan berkata Allah SWT, kita bersama yang kita akan bagi bersama kita. Dan kalau ada apa-apa yang sampai kita dikasih masa dalam kita sesuatu semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari puan-puan dan puan-puan sekalian. Dan sama-sama kita harapkan kalau perusahaan ini ada yang kebaikan. Jadi itulah dia untuk kajian pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pada kita pagi ini dengan segala Al-Quran dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Subhanallah wa bihamdihi. Allah menjadikan umur yang ada masukkan syukur Allah mentari syukur mafaikan dari ya qahar jabbar yang takdir ya Allah ya Allah ya Allah wa min kitab wa salat wa hasab isi wa sunnah Ibrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabiyuka musir wa manfa'na bi qawlika wa qawlika wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala wa subhanahu wa ta'ala bil mubarak fi syari jami'an akhir awal mubarak taslim alaikum wa ala alihi wa sahbihi
حالكم وما تحيطنا فيها سلامة الأحوال الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم بنا المتوكلين بالله والتوفيق والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.